merebat gangguan elektrik tertakluk hasil siasatan. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita tengah malam bersama saya, Sahih Samsudin. Semua parti komponen di bawah Barisan Nasional perlu melakukan kajian sikap pengundi secara terperinci dalam mendepani pilihan raya umum ke-15. Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata perkara itu penting bagi memahami sentimen pengundi secara menyeluruh dalam usaha untuk mengembalikan kepercayaan pengundi kepada BN. Kita nak kajian sikap yang detail sebab untuk berperang kita kena tahu kekuatan kita dan kita kena tahu kekuatan musuh. Kalau kita saja kira kekuatan kita tak tahu pun kekuatan musuh, akhirnya kita disurprisekan dengan strategi dia yang terakhir. Akhirnya kita kecundang. Jelas Perdana Menteri, kaedah itu juga akan mengenal pasti kekuatan gabungan politik berasaskan fakta dan bukan emosi. Jelasnya, kajian tersebut perlu disiapkan sebelum menghadapi PRU 15. Beliau berucap pada konvensyen BN Selangor di Shah Alam. Turut hadir pengurusi jawatan kuasa penyelaras BN Selangor, Tan Sri Noh Omar. Sementara itu, parti komponen BN turut disarankan lebih proaktif dalam menyampaikan maklumat yang tepat kepada rakyat, terutama segala inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan kepada keluarga Malaysia. Seperti saya kata tadi, kita sekarang perlu menjadi lidah kepada kerajaan untuk membawa segala good news yang diumumkan oleh kerajaan, kitalah yang menghebohkan. Beliau turut mengingatkan semua ahli BN untuk tidak menyerang satu sama lain menjelang PRU 15. Kesepakatan dan perpaduan sesama ahli dalam parti komponen terus diperkukuhkan lagi untuk memenangi hati rakyat. Sempena sambutan Hari Pahlawan, Perdana Menteri mengajak keluarga Malaysia menyemat semangat juang pahlawan dan cinta kepada negara. Ia perlu dihayati agar masyarakat menjadi pewaris negara yang penuh bertanggungjawab kepada Ibu Pertiwi. Memuat naik catatan di Facebook, beliau mengingatkan rakyat mengenai perjuangan dan pengorbanan dicurahkan barisan pahlawan mempertahankan kedaulatan tanah air. Perdana Menteri melihat perjuangan mereka sebelum dan selepas merdeka begitu besar sehingga sanggup mengorbankan nyawa. Justru ia perlu dihargai. Datuk Seri Ismail Sabri turut mengucapkan selamat Hari Pahlawan kepada semua prajurit negara. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan berangkat ke istiadat pembarisan sambutan Hari Pahlawan tahun 2022 di Dataran Pahlawan Negara di Putrajaya. Istiadat dimulakan dengan perarakan masuk panji-panji Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Perbarisan melibatkan 58 pegawai dan 867 anggota lain-lain pangkat diketuai Lieutenant Colonel Muhammad Ikhwan Hussein. Turut hadir Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Istiadat disajikan persembahan pantomim peristiwa pertempuran di Bakara Market, Mogadishu, Somalia pada 3 dan 4 Oktober 1993. Sementara itu, menerusi hantaran di Facebook rasmi Istana Negara, Al-Sultan Abdullah dan Tengku Azizah menzahirkan ucapan selamat Hari Pahlawan kepada seluruh warga Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Seri Paduka berdua turut menzahirkan setinggi penghargaan kepada para perwira ATM dan PDRM atas jasa, khidmat dan bakti yang dicurahkan dalam melindungi kedaulatan dan keselamatan tanah air tercinta. Selaku Ketua Utama Negara dan Pemerintah Tertinggi ATM, Seri Paduka amat menyanjung tinggi dan merakam setinggi penghargaan atas pengorbanan yang dicurahkan tanpa mengira masa dan penat lelah dalam menjaga keamanan negara.
Sultan Perak Sultan Nazrin Shah berkenan menghadiri sambutan Hari Pahlawan di Dataran Bangunan Perak Darul Rizwan. Ketibaan baginda pada pukul 9 pagi diiringi Raja Muda, Raja Jaafar Raja Muda Musa dan Raja Dihilir Raja Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah. Turut hadir Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad dan Ketua Polis Perak Datuk Mio Farid Al-Atrash Wahid. Dalam pada itu, Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Sultan Badlishah berkenan berangkat ke Istiadat Perbarisan dan meletak kalungan bunga sambutan Hari Pahlawan peringkat negeri Kedah. Istiadat berlangsung di Tugu Peringatan Al-Usta. Sebaik berangkat, baginda berkenan memeriksa kawalan kehormat terdiri 103 anggota dari Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja diketuai Major Muhammad Firdaus Zainuddin. Sambutan Hari Pahlawan peringkat negeri Sabah pula berlangsung penuh istiadat bagi mengenang jasa pejuang kemerdekaan. Majlis disempurnakan yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Johar Mahiruddin di Padang Merdeka, Kota Kinabalu. Majlis diserikan dengan bacaan sajak pahlawan dan persembahan khas tentera darat. Turut berlangsung pelancaran program pelepasan konvoi Kembara Merdeka Keluarga Malaysia 2022 peringkat negeri Sabah. Bekas Menteri Besar Selangor Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim meninggal dunia di sebuah hospital di Kuala Lumpur pada pukul 11.08 malam tadi. Menurut Facebook rasminya, Allahyarham Tan Sri Abdul Khalid dimasukkan ke hospital sejak 23 April lepas akibat jangkitan pada injap jantung. Allahyarham Tan Sri Abdul Khalid, 76 tahun, meninggalkan seorang isteri, 4 anak dan 2 cucu. Jenazah Allahyarham akan dibawa ke Masjid Saidina Omar Al-Khattab, Bukit Damansara untuk dimandi, dikafan dan disembahyangkan. Atas titah Sultan Selangor, jenazah Allahyarham Tan Sri Abdul Khalid akan dikebumikan di Makam Diraja Shah Alam. Keputusan Muktamad Kelayakan Pengguna Tenaga Nasional Berhad TNB mendapatkan rebat susulan gangguan bekalan elektrik di beberapa negeri di Semenanjung Malaysia pada Rabu lepas adalah tertakluk hasil siasatan yang sedang dijalankan. Kenyataan Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan memperincikan siasatan yang dilaksanakan Suruhanjaya Tenaga dan TNB dijangka selesai dalam tempoh 1 bulan dari tarikh kejadian. Selain memastikan punca dan kesan gangguan, siasatan itu juga akan meneliti dan menentukan sama ada kejadian tersebut mematuhi standard prestasi perkhidmatan GSL TNB atau sebaliknya. Diperjelas, GSL diwujudkan bagi memastikan kualiti bekalan elektrik serta perkhidmatan TNB dalam keadaan terbaik termasuk menjaga kepentingan pengguna. Rabu lepas, kira-kira 1 juta pengguna TNB di beberapa negeri di Semenanjung Malaysia dilapor terjejas berikutan gangguan bekalan elektrik yang tercetus bermula 12.39 tengah hari. 9 memorandum persefahaman MOU melibatkan nilai pelaburan melebihi 4 bilion ringgit bakal ditandatangani Kementerian Pertanian dan Industri Makanan dan pemain industri menerusi Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2022. Pemeteraian MOU itu akan membabitkan pemain industri dalam dan luar negara sepanjang penganjuran pameran dari 4 hingga 14 Ogos ini. 9 MOU besar akan ditandatangani bersama dengan pemain industri domestik dan juga teknologi daripada luar. Jadi kesemua ini akan berlaku dalam sepanjang 11 hari MAHA dianjurkan pada kali ini. Bertemakan Sekuriti Makanan untuk Masa Depan, MAHA 2022 akan dimeriahkan dengan 8 laman pertanian sebagai tarikan pengunjung. Sebarang keputusan baharu mengenai sekatan ekspor ayam ke Singapura akan dibincangkan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan sebelum dibawa ke Kabinet untuk diputuskan. Sekatan itu, kata Menteri Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, hanya bersifat langkah intervensi sementara berdasarkan situasi dalam negara ini. Langkah intervensi sekatan harga akan berakhir pada fasa ketiga ini akan berakhir pada 31 hari bulan Ogos. Sebarang keputusan terbaru akan dibincangkan oleh kementerian, jabatan dan juga akan dibawa ke kabinet untuk diputuskan. Jadi bila kita membuat keputusan itu merupakan keputusan kabinet dan
ianya bersandarkan kepada langkah intervensi sementara. Beliau berkata demikian selepas program Media Tour Maha 2022 di Serdang, Selangor. Alternatif, lebih 20,000 guni pasir diperlukan untuk pembinaan benteng penahan arus banjir di 650 rumah penduduk di 10 pulau di gugusan kepulauan dekat daerah Tumpat, Kelantan. Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Pengurusan Pasca Bencana NADMA, Datuk Khairul Shahril Idrus, ketika memaklumkan perkara itu berkata usaha itu sebagai persediaan menghadapi musim tengkujuh. Kemungkinan berdasarkan kepada faktor-faktor tempatan, benteng pasir tadi mungkin amat berguna untuk kampung di kawasan ini, tetapi mungkin berbeza keperluannya di tempat-tempat lain. Tetapi itulah yang matlamat itu untuk memperkasakan komuniti. Jadi feedback daripada mereka lah akan membolehkan usaha-usaha untuk memperbaiki pengurusan bencana dapat dibuat berdasarkan kepada keperluan setempat. Bercakap di Tumpat, beliau turut menghargai inisiatif sektor-sektor korporat dalam memperkasa komuniti terutamanya melibatkan pengurusan bencana. Pelaksanaan program jualan lebih murah ataupun jualan murah keluarga Malaysia sudah hampir dimutamatkan konsepnya. Jumlah kawasan ditambah lagi, sekarang ini menjadi 639 yang akan berjalan serentak bermula pertengahan bulan Ogos sehinggalah ke akhir tahun. Jabatan Penerangan Negeri Perlis tidak ketinggalan menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan kibar jalur gemilang. Bermula hari ini, program Merdeka Komuniti Keluarga Malaysia Kampung Belukar Lenga dan Kubang 3 dianjurkan dengan kerjasama Pusat Khidmat Don Cuping. Kita harap komuniti Siam dapat bersama sebagai sebuah rakyat dalam negara Malaysia ni, dan terutama sekali dalam Cuping ni kita ada kaum Siam yang minoriti. Jadi kita harap kaum Siam dapat menyebar luas ataupun menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan ini untuk kita sama-sama sebagai sebuah keluarga Malaysia. Dengan tema Keluarga Malaysia Teguh Bersama, program bakal menjelajah ke semua 45 komuniti keluarga Malaysia seluruh Perlis hingga sambutan Hari Malaysia 16 September. Jabatan Penyiaran akan terus memperkasa seni warisan budaya agar tidak terus ditelan zaman. Ketua Pengarahnya, Datuk Cik Roslan Cik Daud berkata untuk itu RTM memainkan peranan penting dalam memastikan seni warisan budaya diteruskan terutama kepada golongan muda. 3 platform utama RTM iaitu televisyen, radio dan media digital interaktif digunakan sebagai saluran medium penyampaian bertemakan seni warisan budaya dan dilihat sebagai kaedah yang efektif. Tujuan utamanya RTM ingin memertabatkan kembali warisan negara kita ini supaya tidak hilang ditelan zaman. Kalau RTM tidak mengetengahkan program-program seperti ini, saya yakin dan percaya program ini lama kelamaan dia akan hilang dan generasi baru mungkin tidak dapat mengenali lagi apakah itu bongai. Contoh dalam Negeri Sembilan ini bongai. Beliau terdahulu melancarkan pertandingan seni warisan bongai di Nilai Negeri Sembilan. Satu lembaran sejarah dicatatkan apabila RTM tampil menganjurkan pertandingan seni warisan bongai peringkat kebangsaan 2022 buat julung kalinya. Bakal disiarkan secara langsung pada 10 September menerusi saluran TV2. Bongai merupakan seni persembahan tradisional yang menggabungkan suara dan alunan muzik. Seterusnya disampaikan dalam bentuk lagu oleh pemantun atau lebih dikenali sebagai pembongai. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menambah baik program di bawah Perintah Khidmat Masyarakat PKM agar pesalah-pesalah tidak mengulangi kesalahan lampau. Menerusi kerjasama JKM dan JAKIM, Kementerian optimis pelaksanaan program ilmu dan bakti berupaya membina jati diri individu terbabit. Bagi memastikan program mencapai objektifnya, pelatih PKM dipantau JKM dan agensi berkaitan.
Jadi dengan program ini kita mengharapkan anak-anak ini, terutama pesalah muda yang saya kira mungkin mereka tersilap, tergelincir dalam usia yang belum matang. Mereka mungkin terpengaruh dengan persekitaran dan sebagainya. Jadi kita harapkan supaya hasil daripada program-program di bawah khidmat masyarakat ilmu bakti ini akan memberi satu semangat baru untuk mereka berubah dan jangan ulangi kesilapan-kesilapan lalu. Beliau terdahulu merasmikan program ilmu dan bakti Perintah Khidmat Masyarakat di Ibu Negara. Turut hadir Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Datuk Syahrudin Abu Sohod dan Ketua Pengarah JAKIM Datuk Hakimah Muhammad Yusof. Sepanjang 2019 hingga tahun lepas, 2,267 kes yang telah dijatuhi PKM. Tanggungjawab konservasi harimau Melaya perlu kerjasama semua pihak dalam memastikan kelangsungan hidupan liar. Krisis kepupusan spesies itu kini berada pada tahap membimbangkan apabila dianggarkan kurang daripada 150 ekor berada di habitat semula jadi. Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga dan Sumber Asli Datuk Rosli Issa berkata spesies terancam itu juga dijangka pupus dalam tempoh 5 sehingga 10 tahun akan datang sekiranya tiada tindakan diambil. Dengan adanya kempen kesedaran ini akan membantu kita lah supaya mengekalkan ekologi sistem, spesies kehidupan dan juga dipanggil apa ni? Supaya proses pemeliharaan spesies harimau dapat dijaga dengan baik. Ke arah itu, pelbagai kerjasama strategik akan dilaksana bagi memastikan penglibatan secara kolektif semua pihak, sekaligus meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan menjaga, memelihara dan memulihara spesies ikonik Malaysia yang menjadi simbol jata negara. Ini Malaysia, tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa. Tanah merdeka. Dari sejarah kita menarah masa, meski bukan dana sebanyak RM1 juta diperuntukkan kepada Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia Pesaka. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika berucap merasmikan penutup kejuaraan pencak silat dunia ke-19 2022 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC Air Keroh. Beliau berkata dana itu adalah sebagai menghargai anak-anak silat selain membantu pesaka mengembangkan seni silat di persada dunia. Saya difahamkan terdapat persatuan silat yang menerima pendaftaran lebih 40 pelajar baru berbanding hanya 4 atau 5 orang pelajar dalam tempoh setahun sebelum ini. Ini jelas menunjukkan pengaruh silat yang memaparkan semangat juang yang tinggi, pembawaan watak persilatan dan adab orang Melayu memberi impak kepada seluruh keluarga Malaysia untuk mengenalinya secara mendalam. Bagi menghargai sumbangan yang diberikan oleh anak-anak silat serta bagi membantu pesaka mengembangkan seni silat di persada dunia, pada malam ini dengan sukacitanya saya mengumumkan dana sebanyak RM1 juta kepada pesaka. Majlis itu turut dihadiri Presiden Persekutuan Pencak Silat Antarabangsa Persilat yang juga Menteri Pertahanan Indonesia Datuk Seri Prabowo Subianto, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Mat Ali dan Presiden Pesaka Datuk Wira Megat Zulkarnain Omadin. Dalam pada itu katanya negara berbangga dan berbesar hati apabila diberi peluang menganjurkan pertandingan sukan bertaraf dunia serta berharap lebih banyak lagi acara sukan berprestij seumpama itu dapat dianjurkan. Dalam masa sama, Perdana Menteri turut menyarankan agar seni silat menjadi sebahagian daripada gaya hidup masa kini. Menurut beliau, ia terbukti mampu membentuk karakter peribadi dan disiplin kepada pengamalnya. Tambah Datuk Seri Ismail Sabri, ia dapat mendidik pengamalnya supaya tidak mudah mengalah dan berjiwa besar, selain sentiasa menyemai dan menyemarakkan semangat perjuangan pejuang silam. Sesungguhnya silat telah memainkan peranan yang besar
dalam memastikan budaya Melayu ini terkenal dan diwarisi di peringkat sejagat. Seni silat juga terbukti mampu menjadi jambatan budaya Melayu Nusantara dengan dunia luar melalui ratusan ribu ahlinya dari benua Eropah, Asia Tengah, Asia Timur dan Afrika. Sehubungan dengan itu, budaya pensilatan yang telah lama bertapak ini perlu dikekalkan agar dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat. Seni silat bukan sekadar untuk mempertahankan diri, tetapi ia juga membentuk keterampilan dan jati diri mereka yang mempelajarinya. Terdahulu, 3 pesilat negara Muhammad Robial Sobri, Nur Farah Mazlan dan Nur Izzatul Fazila Muhammad Tahir berjaya meletakkan diri sebaris jago dunia selepas mengungguli kategori masing-masing. Bertanding dalam kelas A Putra, Muhammad Robial meraih kemenangan selepas penyertaan lawannya Muhammad Nur Shafriq Shahruddin dari Singapura dibatalkan. Kemenangan itu susulan tindakan Muhammad Nur Shafriq yang melanggar peraturan ketika melakukan asakan menyebabkan pesilat dari kedai itu terpaksa diusung keluar ke bilik rawatan. Sementara itu, Nur Farah Mazlan pula meraih kemenangan dalam kelas F Puteri. Beraksi dalam saingan penuh sengit menentang Nadrah Sahrin dari Singapura, pesilat dari Kota Belud, Sabah berusia 24 tahun itu berjaya melakar kemenangan tipis 25-23. Saingan akhir petang tadi juga menyaksikan Nur Izzatul Fazlia turut melakar nama sebagai juara dunia kelas terbuka 2 puteri, menewaskan wakil Vietnam yang menarik diri akibat kecederaan ketika mendahului 13-9. Kerajaan Johor akan menghadiahkan RM10,000 kepada atlet angkat berat negara Muhammad Anik Kasdan yang berjaya merangkul pingat emas acara angkat berat 55 kg pada Sukan Commonwealth Birmingham 2022. Manakala RM6,000 lagi untuk Shah Firdaus Shahrom yang memperoleh pingat gangsa bagi acara berbasikal kirin lelaki. Menteri Besar Dato' Onn Hafiz Ghazi menerusi Facebooknya berkata ganjaran buat 2 atlet anak kelahiran Johor itu sebagai tanda penghargaan kerana mengharumkan nama negara dan negeri. Beliau berharap kemenangan tersebut menyuntik dan membakar semangat atlet-atlet muda Johor yang lain untuk menjulang nama negeri dan negara di persada dunia. Sementara itu, skuad bowling padang kebangsaan layak ke suku akhir Sukan Commonwealth menerusi kategori individu wanita dalam saingan yang berlangsung di Victoria Park. Atlet senior negara Siti Zalina Ahmad berjaya menewaskan Kathleen Inge dari New Zealand dengan kemenangan dramatik 21-20 pada perlawanan terakhir peringkat kumpulan. Dia memungut 12 mata hasil 4 kemenangan berturut-turut untuk muncul juara kumpulan. Selain acara individu, Siti Azlina turun dalam acara beregu bersama Emma Firiana Saroji bagi mempertahan pingat emas yang dimenangi pada Temasya 2018 di Gold Coast, Australia. Turut mara ke suku akhir adalah skuad lelaki negara menerusi kategori Men Triples. Skuad badminton kebangsaan pula mengesahkan tempat ke separuh akhir setelah menumpaskan Sri Lanka 3-0 dalam acara berpasukan campuran. Perlawanan tersebut berlangsung di National Exhibition Centre NEC. Pada perlawanan pertama, pemain beregu campuran profesional negara Tan Kian Meng, Lai Peijing mudah menjinakkan lawan S. Diaz T. Handa Hewa 21-14, 21-14 dalam tempoh 39 minit. Mata kedua negara diperoleh pemain perseorangan lelaki Eng Zi Yong juga mudah mengenepikan Na Karuna Ratne dalam masa 42 minit, 21-5 dan 21-14. Mata kemenangan pula dimenangi pemain perseorangan wanita Goh Jin Wei yang mengalahkan Vidara Suhasni Vindangi 21-9, 21-5. Perkembangan kejohanan Superbike Malaysia MSBK 2022, pelumba muda negara Kasma Daniel Kasmayuddin cemerlang apabila berjaya mengekalkan kedudukan teratas selepas 3 perlumbaan di litar antarabangsa Sepang SIC. Pelumba pasukan Yamaha Gen Blue Racing Team ASEAN itu berjaya merakam kemenangan bagi kategori 1000cc dalam 2 daripada 3 perlumbaan.
Kasma Daniel, 22 tahun, mempamerkan aksi cemerlang dalam keseluruhan kejohanan MSBK itu. Namun pelumba kelahiran Johor itu hanya mampu meraih kedudukan naib juara pada perlumbaan kedua selepas tayar jentera yang ditunggangnya pecah di pusingan terakhir. Pada perlumbaan kedua itu, pelumba pasukan Horizon Racing Team Azlan Shah Kamaruzaman merangkul tempat pertama dan tempat ketiga menjadi milik Ahmad Daniel Haikal. Memasuki perlumbaan 3, Kasma Daniel kembali merampas semula kedudukan pertama dengan catatan masa 17 minit 23 saat. Bagi kategori 600cc, bekas pelumba Moto2 negara Khairul Idham Pawi dari pasukan Bun Siu Honda Racing Team berjaya mengungguli perlumbaan kedua. Tempat kedua menjadi milik rakan sepasukannya Azroy Hakim Anwar, manakala pelumba pasukan SIC Muhammad Ibrahim Muhammad Nuruddin ketiga. Namun pada perlumbaan ketiga Super Kip hanya mampu menduduki tempat ke-7 selepas tayar motornya pecah pada pusingan terakhir. Berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Sahih Samsudin. Selamat beristirahat dan salam keluarga Malaysia.